Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Haji pengacara majlis yang saya hormati, seluruh jawatan kuasa surau ini, surau Nurul Aizah ke surau Al-Aizah saja. Nurul, ada Nurul? Silap, tambah Nurul pula. Surau Al-Aizah ini dan seluruh bakal-bakal haji dan juga hajjah sekalian, sama ada yang akan pergi tahun ini ataupun yang akan pergi di tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah. Ramai tak yang akan pergi tahun ini? Berapa orang? Seorang, alhamdulillah, wakil kampung lah, insya-Allah, wakil taman kita ni, insya-Allah. Mudah-mudahan yang seorang itu akan mendoakan untuk kita pula, menjemput kita pula untuk pergi ke tanah suci, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, saya merasa begitu bahagia, begitu gembira bertemu dengan tuan-tuan sekalian, perempuan sekalian, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah. Kemungkinan ramai selaku yang telah pergi menunaikan haji tahun-tahun yang lepas. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang akan kita sembang-sembang, bincang-bincang antara Maghrib Isya ini akan mengimbau kembali kenangan-kenangan lama dahulu. Mungkin ada yang pernah berpengalaman pergi naik kapal laut dulu ke, mungkinlah makan, bawa bekal ikan masin, semua ikan perkasam atas kapal tu. Kemungkinan boleh mengimbau kembalilah kenangan-kenangan manis, kenangan yang mungkin waktu itu dirasakan seperti sakit, seperti perit kenangan itu. Tapi bila dikenang kembali sekarang ini, kenangan yang pahit, yang perit itulah menjadi suatu kemanisan untuk kita semua, insya-Allah. Baik, bila kita bercakap tentang soal haji ini, alhamdulillah, antara persiapan yang saya rasa semua orang perlu untuk menyiapkan dirinya ialah perlunya ibadat haji ini ditunaikan berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Maka disebabkan ibadat haji itu suatu ibadat, maka ia sama dengan solat, ia sama dengan puasa, ia sama dengan zakat. Itu semua ibadat. Bila mana solat kita tunaikan mengikut apa yang Nabi ajarkan untuk kita, sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu sama seperti kamu melihat aku sembahyang. Maka dalam ibadat haji juga sama. Nabi menyebutkan khuzu anni manasikakum, ambillah daripada aku ini contoh amal ibadat haji kamu itu. Maka bila mana ia suatu ibadat, kita kena letakkan suatu prinsip. Bila nama ia ibadat sahaja, contoh yang terbaik ialah Nabi SAW. Sebab itu dalam khusus dalam bab haji ini Nabi sebutkan dengan begitu jelas, khudhu anni manasikakum, ambillah contoh perilaku aku ini dalam kamu mengamalkan ibadat haji kamu itu. Maka persiapan yang paling utama, yang paling awal untuk kita persiapkan ialah persiapan ilmu, supaya setiap rukun, setiap syarat, setiap gerak-geri yang kita tunaikan di tanah suci nanti, semuanya itu berdasarkan sunnah Nabi SAW. Tidak ada sesuatu pun yang akan dicemari oleh unsur-unsur yang tidak sihat. Kita nakkan ibadat haji itu ibadat yang suci, murni, yang tidak ada sesuatu benda pun yang boleh mencemarinya. Terutamanya
unsur-unsur falsafah yang tak tentu hala, unsur-unsur khurafat dan sebagainya yang boleh mencemarkan kesucian ibadat haji itu. Maka sebabkan nanti bila kita akan pergi ke bumi Mekah nanti, kita akan dapat melihat bermacam-macam bangsa akan berkumpul di situ. Satu dunia akan berkumpul di situ. Maka kita yang duduk di Malaysia ni berpuluh-puluh kali ikut kursus haji ni, setiap bulan pergi kursus haji, setiap minggu pergi kursus haji. Tak cukup dengan kursus, beli buku sampai 14 buku haji, belik buku. Lagi tak pergi lagi tu buka buku. Di sini dah begitu confident untuk buat haji, pergi sana pula tu dia tengok orang ni buat macam lain, tengok bangsa tu pula buat macam ni, tengok geng-geng Turki dia buat macam tu, geng-geng Pak Hitam tu, Pak Hitam ni geng-geng lah belah-belah Afrika tu kan, dia buat macam tu pula, belah-belah Iran pelik pula dia buat. So kemungkinan ada orang yang akan jadi confused. Maka sebab itu orang-orang itu bukan rujukan kita, bukan rujukan yang muktamad. Bila mana seseorang itu pergi dengan bekalan ilmu yang sahih, bekalan ilmu yang meyakinkan dirinya berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamailah siapa pun, negara mana pun, hitamkah dia, putihkah dia, pakai sorban ke, pakai jubahkah dia, kalau ia tak kena dengan apa yang kita belajar melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan senang-senang menggugat ilmu dan juga keyakinan yang telah pun kita fahami sewaktu kita kursus, kita belajar di Malaysia ini. Maka sebab itu yang pertama sekali, pastikan ilmu yang jelas bersumberkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak, kemungkinan bila mana kita menunaikan sebahagian ibadat haji itu, kita akan dibayangi oleh kefahaman yang tidak berdasarkan sumber yang jelas, yang tak benar. Sebagai contoh, sewaktu kita nak melontar jamrah tu kan, nak melontar jamrah itu, Aqabah ni, ula Aqabah Wusta dan sebagainya itu, ada kefahaman yang ditanam dalam sebahagian bakal jemaah haji kita ini. Sewaktu nak melontar batu jamrah itu, kita sebenarnya sedang melontar syaitan kan? Maka sebahagian orang akan faham bahawa yang dia lontar itu ialah dia akan melontar syaitan. Dan dia ajar supaya lontarlah sekuat hati, lontarlah sepenuh perasaan, bayangkan syaitan memang ada di situ dan dia akan mampus dengan lontaran batu kamu itu. Ini ambil mana? Apakah syaitan itu terlalu bengong nak duduk situ kan, duduk tunggu orang baling dia? Tak. Nabi sebut syaitan boleh lalu, boleh masuk ikut majradam, ikut saluran darah kita pun, dan dia seni akan strateginya. Habis takkan waktu musim haji jadi pelik, jadi bengong, tak mati apa, duk tunggu di batu jamrah tu, hambalinglah, mati habis semua syaitan. Kita tak nafikan kisah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim itu, tak, tetapi kita disuruh untuk melontar jamrah itu bukan tujuan untuk nak bunuh syaitan. Sebab itu bila mana kefahaman ini dimasukkan, sebab itu ada jemaah dari negara-negara lain, dia bukan setakat ambil batu, hang tunggu syaitan ni. Kita orang kita ambil batu kecil-kecil kan, hang tunggu syaitan, dia bawa tu dia ketui bata baling. Yang mati bukan syaitan tu, jemaah depan sekali mati kan, kena ketui bata tu, dengan payung dia baling, dengan kasut dia baling. Ni sebab apa? Perasaan marah geram hang jaga. Hang selalu duk hasut aku, selalu duk kacau aku, hari ni hang kena, dia baling segala macam, habis. Yang susah siapa tu? Nanti pula tu orang nak main bersih balik batu-batu tu, korek balik, jumpa segala macam benda yang dibaling dalam tu. Maka ini kefahaman yang salah. Sebab tu kalau kita rujuk kembali pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang disebut oleh Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas?
qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadatal aqabah wa huwa ala rahilatihi hadil qutli falaqadtu lahu hasayatin hunna hasal khadfi falamma wada'tuhunna fi yadihi qala bi amthali haula wa iyyakum wal ghulu fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Tengok apa yang Ibnu Abbas sebutkan. Aku dulu pada pagi hari Aqabah, hari nak melontar Aqabah lah kan. Ibnu Abbas kata apa? Pada hari nak melontar Aqabah itu aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi arahkan kepada Ibnu Abbas, tolong kutipkan batu-batu kecil untuk aku melontar di Aqabah. Lalu Ibnu Abbas pun kutiplah batu-batu yang kecil, hasayat, batu-batu kecil, dan untuk baginda kesemuanya. Dan disebutkan seumpama sebesar biji kacang, biji kacang. Maka bila mana Ibnu Abbas kutip dan dia letakkan di atas tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila letakkan di atas tangan Nabi, Nabi kata, ya, sebesar inilah bi amthali haula, sebesar inilah yang aku maksudkan. Wa iyyakum wal ghulu, hati-hati kamu, janganlah melampau kutip batu yang besar-besar sangat. Bila mana Ibnu Abbas kutip batu yang kecil-kecil dibagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, yes, inilah batu yang aku maksudkan, sebesar inilah lebih kurangnya, janganlah ambil yang lebih-lebih. Iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka, sesungguhnya binasalah umat-umat sebelum kamu, mereka yang ghulu fid din, yang melampau-lampau dalam urusan agama. Bila kita tengok hadis ini, kita dapat faham bahawa tujuan lontar batu itu bukan untuk nak bagi mati syaitan tu. Kalau bagi mati syaitan, kenapa Nabi hanya suruh ambil batu yang kecil-kecil? Kemudian Nabi pesan pula selepas itu, wa iyyakum, hati-hati, jangan melampau dalam urusan agama ini. Maka kefahaman yang sebegini akan kita bawa sampai ke Mekah nanti, bila mana kita tidak bersumberkan sumber yang sahih dan juga jelas. Sebab itu merujuk pada hadis yang sahih ini, kita dapat melihat kefahaman itu kefahaman yang salah. Yang kedua, ilmu yang jelas, yang sahih tentang segala rukun yang berkaitan dengan haji, itu satu. Yang kedua ialah pastikan kita yang pergi ke menunaikan ibadat haji ini juga pergi dengan membawa suatu akidah yang jelas, membawa suatu kefahaman tauhid yang suci, yang sejahtera dari sebarang unsur-unsur khurafat dan sebagainya. Kerana kalaulah yang kita pergi nanti ini, pergi ke bumi Mekah, kita akan buat rukun-rukun haji itu, kalaulah tidak berdasarkan bekalan akidah, bekalan tauhid yang jelas, kemungkinan kita juga akan terjerumus, akan terbabas, akan termasuk dalam perkara-perkara khurafat yang diamalkan oleh sebahagian orang-orang yang pergi ke sana itu. Sebagai contohnya, apa kefahaman yang khurafat berkaitan tentang bab haji ini. Dululah, saya tak tahu sekarang masih ada ataupun tak. Dulu saya ingat sewaktu di kampung-kampung dulu, bila orang nak pergi haji itu, dia akan pesan siap-siap, ni cek balik semua barang-barang, beg-beg dah semua lengkap ataupun tak lengkap. Sebab nanti kalau terlupa barang, dah masuk dalam kereta nak pergi ke airport tu, teringat pula, tak boleh patah balik. Patah balik kalau apa akibatnya? Mati, dia kata. Ataupun nanti bila pergi Mekah akan mati di Mekah, tak boleh balik pula ke Malaysia. Sebab tu tolong cek elok-elok, takut tertinggal barang, nanti tinggal tengah jalan teringat, tak boleh patah balik. Patah balik pula, akibatnya tunggu mati di Mekah nanti. Kena hak tinggal itu pasport, macam mana? Tak pay lah tahun tu. So ini main mana semua ni? Di mana sumbernya? Di mana Quran kata bila nak keluar tak boleh patah balik mati. Bahkan kalau kita fikirkan sebaliknya pun, mati di Mekah, baguslah.
Mati dalam perjalanan untuk tunaikan haji, alhamdulillah. Mati dalam niat untuk tunaikan ibadat. Tapi malang, inilah yang dululah saya ingat hari ini sudah pun kefahaman tu sudah pun semakin hari semakin dibersihkan, alhamdulillah. Maka sama, dia ada pula upacara nak turun rumah lah kan. Selagi tak buat upacara turun rumah, tak boleh turun kan. Dia hari-hari lain boleh turun elok, boleh buka pintu sendiri, boleh turun elok. Nak pergi haji tak boleh, kena tunggu tu imam juga mai nak buat upacara turun rumah kan. So padahal di mana sumber ini semua? Bahkan yang kita boleh amalkan ialah pergi haji ke Mekah itu suatu musafir. So yang kita boleh amal ialah amalkan adab-adab musafir, baca doa musafir. Doa kita nak tinggalkan ahli anak pinak kita itu, apa doa kita? Anak pinak pula ada doanya untuk orang yang nak bermusafir, itu amalkan. Itu sahaja. Nak kena buat upacara tuan rumah lah, nak kena suruh tu imam usung lah, apa semua ni, ini sudah karut. So ini kefahaman ini jika tak disemak semula, takut-takut ia akan bawa sampai di Mekah nanti. Di Mekah pula macam-macam lagi lah, macam-macam lagi lah perkara-perkara khurafat yang akan berlaku. Nah, saya tertanya dulu, sebab tu saya di Mekah dulu waktu musim haji tu. Nah, saya dengan kawan-kawan lain ditugaskan untuk menjadi volunteer lah, untuk menjadi tukang terjemah untuk jemaah-jemaah haji. So kami ni bila musim haji dapat cuti lah, cuti sikit panjang. So diagih-agihkan, satu grup akan jaga Gua Hira, satu grup akan jaga Gua Thur, satu grup akan jaga Kubur Ma'la tu, satu grup akan jaga Bukit Bukit Rahmah dan sebagainya lah. So saya ni grup yang kena jaga Gua Thur sebulan, jaga sebelum haji lah. So jadilah saya ni penunggu Gua Thur tu selama sebulan. Apa tugas kami? So tugas kami ni, saya dengan 3-4 kawan lagi tu, jika nampak jemaah haji yang dari Malaysia, dari Thailand ke, yang boleh cakap, yang faham bahasa Melayu, dari Singapura, dari Indonesia, Brunei dan sebagainya, so kamilah orang yang akan tukang terjemah ataupun tukang untuk nak explain tentang tempat itu, tentang sejarah tempat ini, apa yang berlaku dahulu dan sebagainya. Kalau main pula orang lain, so adalah dia punya kumpulan-kumpulannya lah yang akan ambil alih. So apa yang berlaku di tempat saya itu, ada satu pokok di kaki Bukit Sur tu, ada satu pokok kecil pokok tu. Hari pertama saya sampai pelik, ada digantung-gantung, diikat-ikat tu plastik. Setiap ranting tu ada plastik yang diikat-ikat. Saya ingat kot plastik tu terbang ke tersangkut tak, memang diikat sungguh-sungguh. Masa satu grup pula dia akan ambil ikat di situ, baca ikat, baca ikat. Pelik sungguh. Alhamdulillah waktu saya jaga tu orang kita selamat, tak ada seorang pun yang buat lah, alhamdulillah. Kalau buat saya lah yang akan pergi tibai tu. Tapi ni orang lain buat. So kawan-kawan tanyalah, ini buat apa? Tak, ini nak sampaikan hajat kami. So hajatnya diikat dalam plastik tu, diikatlah di pokok tu. Entah pokok itu pokok apa pun tak tahu, diikat. Itu kisah kami di Bukit Sur. Ada yang pergi sujud ke arah Bukit Sur, macam-macam. Kiblat sana Bukit Sur, sini dia pergi sujud ke arah Bukit Sur. Nak kena lari pula pergi ni. Ni haji, hajah, tolong kena nak sujud arah kiblat sana. Kena yang buat tu tak faham bahasa Melayu, kita pun tunjuk bahasa syarat lah. Haji, kiblat. Dia pun dia pun balik gitulah. So itu yang berlaku. Kawan saya kawan saya seorang ni, orang Rusia, kena jaga, tim dia kena jaga di Bukit Rahmah tu, Jabal Rahmah tu kan. Dia lagi lah dahsyat dia punya cabaran tu. Kan Bukit Rahmah ni antara kepercayaan karut yang orang bawa pergi sana ialah apa? Tulis nama atas batu kan. Mungkin teringat lagu tu kot, apa? Siapa nyanyi lagu tu? Apa nama lagu apa? Seliman kan. Tulis nama atas batu tu sampai ke Jabal Rahmah, dia tulis nama atas batu tu. Dengan kefahaman bahawa bila naik atas bukit tu, niatkan siapa lagi orang kampung kita yang kita nak panggil, yang kita nak minta doa supaya Allah panggil pula dia ke Mekah ni,
Tulis nama situ. Itu satu kefahaman. Lagi satu kefahaman ialah apa? Yang tak dapat jodoh lagi, tulis situ nama dia dengan pasangan yang diharap-harapkan tu siapa. Tulis situ. Yang kawasan jenuh kepung ni duk tahan sini. Yang naik atas bukit tu kebanyakannya banyak yang telah membawa spare siap marker pen. Bukan pensel, marker pen dia bawa. Marker pen tulis situ. Asalnya dulu waktu saya pergi tu cat putih. Cat putih. Main dengan marker pen ni hitam habis. Duk esok pula kena cat balik. Cat balik tak dalam sejam. Penuh balik nama-nama tu. Dia nak kepung sini dia pergi belakang, kepung di belakang dia main ke depan, habis. Bukan seorang tu, ramai. Maka ini kefahaman ini ambil mana? Di mana Nabi kata bila kamu tak dapat jodoh, nak atas Bukit Rahmah, tulis nama kamu, insya-Allah dapat. Di mana sumbernya? Itu satu tim. Tim lagi satu yang menjaga yang menjaga rumah yang dikatakan Nabi dilahirkan kan, yang dekat dengan masjid tu, yang sekarang dibuat sebagai maktabah tu, dibuat sebagai library tu kan di situ dinamakan sebagai tempat Nabi dilahirkan. Itu lagilah dahsyat juga dia punya kisah yang berlaku. Ada satu hari itu saya tengok sendiri pak cik tu, tak tahu, saya ingat dia itu dari India ataupun dari Pakistan. Kawan saya yang jaga situ dari Indonesia jaga situ. Bila pak cik ni main kan, di Mekah ni banyak burung kan, burung merpati tu. So dan juga dijual gandum untuk kita bagi makan burung tu. Maka sebahagian gandum yang ditaburkan untuk burung-burung tu termasuklah dalam kawasan rumah tu. Bila masuk tu, masya-Allah, ada yang pakai kutip. Kutip buat apa? Makan. Orang suruh nak bagi makan burung, dia pula pergi ambil makan. Sebab apa? Ni dengan kepercayaan ni berkat. Sebab apa? Ni gandum bukan sebarang gandum yang ditaburkan di rumah Nabi dilahirkan. Masya Allah, subhanallah, berkat. Dia bercampur dengan najis burung tu, berkat apa? Ada yang duk tepi dinding tu, mula macam ni lah, dia sapu kan. Sapu. Allah. Bila kawan saya pi bagi tahu, ni pak cik tolong jangan. Berkat Allah. Dia pun okey. Dia nampak kawan saya lari, dia pun tepi balik. Tadi macam ni kan. Lah ni dia duduk belakang pula. Tangan di belakang lah, sapu. Okey, sapu. Tadi dah orang nampak macam ni, suruh ni. Ni orang tak nampak. Dia ingat orang tak nampak. Saya nampak dia. Duduk tepi. Oi. Pandai pak cik ni, saya pun pergi pula. Dia ni orang India juga. Dia kata ni sana. Kiblat semua. Doa kiblat. Dia pun okey. Itu baru sebahagian kisah-kisah yang saya yakin anda semua, tuan-tuan semua pun ada pengalaman masing-masing melihat amalan-amalan, kelakuan para jemaah haji yang pelik-pelik. Satu ketika saya tawaf tu, orang tengah perbaikilah tu kelambu Kaabah tu di kawasan Hajar Aswad tu kan, nak jahit balik sebab dia dah terputus benang tu. So ada polis kawal lah, polis pun kawal, dikepung, dibuat macam ni, dikepung supaya nak jahit balik. Sebelum nak jahit balik, benang yang lama tu digunting lah. Bila gunting tu ada yang terjatuh, terbang di kawasan tawaf tu, jatuh selai je. Masya Allah, yang berebut tu dia nampak jatuh tu, semua bukan pergi berebut nak ambil apa? Benangnya pun. Benang tu beli di kedai sebelah pun banyak. Tapi sebab apa? Sebab dia rasa ini benang bukan sebarang benang. Ini benang untuk jahit kelambu Kaabah. So dia rasa macam ada berkat yang banyak. Di mana sumber ini? Di mana berkat itu ada? Di mana asasnya? Ini khurafat yang jika tak kita
mempunyai akidah yang jelas, maka sampai di sana juga kita akan terpengaruh, kita akan tertipu dengan amalan-amalan, dengan kelakuan-kelakuan pelbagai orang di sana itu. Maka sebab itu, perkukuhkan akidah kita bahawa sesuatu yang bermanfaat ataupun yang mudarat tidak ada di atas sesuatu objek pun, melainkan Allah Subhanahu wa taala memilih untuk memberikannya suatu berkat dan juga sebagainya. Sebab itu Hajar Aswad, kita disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Namun bukan sebab Hajar Aswad itu batu yang ajaib, batu yang ada power yang hebat-hebat, tak. Tapi kita disuruh untuk mencium Hajar Aswad sebab untuk mencontohi sunnah Nabi SAW. Sebab itu kata-kata Umar begitu jelas untuk kita semua. Apa kata Umar? Ya Hajar, inni a'lamu annaka hajar. Wahai batu, sesungguhnya aku tahu engkau hanyalah batu. Falaula ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuka. Kalaulah aku tak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, pasti aku tak akan menciummu. Tapi sebab Umar melihat Nabi pernah mencium Hajar Aswad, maka kelakuan Nabi bukan kelakuan yang saja-saja, ia suatu ibadat, suatu sunnah, maka Umar ikut contoh Nabi itu. Maka kita yang begitu berharapkan untuk mencium Hajar Aswad, niat yang pertama, yang utama untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebabkan adanya kelebihan-kelebihan yang khusus, yang ajaib, yang power, yang pelik-pelik terhadap Hajar Aswad itu, tak. Tetapi kefahaman kita bahawa itu ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Islam ini, ia tidak ada unsur-unsur yang sebegitu. Tidak ada unsur-unsur keberhalaan itu. Kita pergi ke Kaabah, ada juga orang yang akan pergi pegang Kaabah, usap-usap Kaabah, buah di badan dia. Ada orang yang tak sampai nak pegang, tak apa, dia ambil serban dia baling. Ni saya tengok ni, ambil serban dia baling, kena dinding Kaabah, jatuh dia pun ambil balik, alhamdulillah, cium pakai. Ada yang ambil dia punya kepiah, baling juga, yang duk lap Kaabah pun ada. Untunglah pekerja-pekerja Kaabah tu kan, tak perlu lap lah. Ramai orang duk lap lah. So ini di mana sumbernya, apa asasnya? Kaabah itu Kaabah, ia ialah suatu, bukanlah umat Islam ini menyembah Kaabah, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kaabah ialah arah tuju umat Islam untuk ibadat, kiblat kita. Yang bila mana jika sekiranya Kaabah dipindahkan pun, contohnya sekiranya Kaabah, kerajaan Saudi kata kami tak mau jaga Kaabah lah, nak jual kepada kerajaan Jepun contohnya lah, contoh ni, jangan dia ambil kata sungguh lah ni, kerajaan Saudi nak jual Kaabah, pindah pula ke belah Jepun. Apakah kita akan pindah arah kiblat menghadap ke arah Jepun? Tak. Kita tetap menghadap ke arah Masjidil Haram itu. Maka sebab itu bila berlaku bila mana sejarah merakamkan puak-puak Qaramitah yang pernah mencuri Hajar Aswad dan mencari mengoyak-ngoyakkan kelambu Kaabah itu dan dibawa balik ke tempat mereka itu, Nabi tak pernah pun untuk mengarahkan, dipindahkan pula arah kiblat kita itu, tak. Tetap ke arah Masjidil Haram. Sebab ia tidak ada unsur-unsur keberhalaan dalam Islam ini. Maka kena faham elok, kita sembah, kita sujud menghadap ke arah Kaabah itu bukan kita menyembah Kaabah, tapi itu suatu penyatuan umat Islam. Sujud, sembahyang, solat di arah yang sama, satu dunia menyembah dan sujud ke arah satu tempat yang sama, menunjukkan kesatuan kita yang disatukan di atas dasar akidah yang jelas. Maka bumi Mekah, Kaabah, air Zam-Zam, Padang Arafah, Aqabah,
Jabal Rahmah dan sebagainya, itu ialah tempat yang biasa. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat rahmatnya, dengan sifat rahimnya, telah memilih tempat-tempat itu untuk Allah curahkan keberkatannya, untuk Allah curahkan rahmat-rahmat Allah ke atas tempat-tempat itu. Maka sewaktu kita pergi menunaikan haji, kita pergi menunaikan haji di Mekah itu, sewaktu kita tawaf, sewaktu kita sa'i, sewaktu kita berkumpul di padang Arafah, melontar jamrah, ya, kita akan ada suatu perasaan yang agak lain sikit, terutamanya di padang Arafah. Al-Hajju Arafah, Nabi kata, haji itu kemuncaknya ialah berkumpul di padang Arafah, wukuf di padang Arafah itu. Ya, sudah pasti kita akan merasai suatu perasaan yang lain di padang Arafah itu, bagi mereka yang benar-benar mengambil peluang untuk menghayati saat itu, detik itu. Maka keberkatan itu Allah memilih bumi Arafah untuk diturunkan keberkatan di bumi itu. Maka bila mana kita mengenangkan persoalan itu, ada orang yang terlupa, dia sehingga mengagung-agungkan tempat itu melebihi Allah, Tuhan yang menurunkan keberkatan di atas tempat itu. Sama contoh seperti hari-hari Allah pilih hari Jumaat untuk Allah berikan keberkatan di hari itu. Dalam setahun Allah pilih malam Al-Qadar untuk Allah berikan keberkatan pada malam itu. Di banyak-banyak tempat di atas muka bumi ini Allah pilih Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa sebagai tempat-tempat yang diberkati. Dalam banyak-banyak air Allah memilih Zam-Zam sebagai air yang Allah curahkan keberkatan pada air itu. Maka sewaktu kita minum air Zam-Zam, contohnya, ada orang yang pergantungannya begitu bulat pada air Zam-Zam itu, dia terlupa untuk nak mengangkat hajatnya itu, untuk mengaitkan harapannya, hasratnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencurahkan keberkatan pada air Zam-Zam itu. Maka rahmat Allah, keberkatan Allah di bumi Mekah itu banyak Allah curahkan. Maka pastikan pergantungan kita yang paling agung, yang paling kuat ialah terus pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada batu Kaabah, bukan kepada air Zam-Zam, bukan kepada benda-benda lain yang sebenarnya adalah makhluk Allah juga. Maka sebab itu keberkatan dan juga rahmat Allah ini, Allah bila benar kita pergi ke Mekah, itu tempat yang kita mempunyai perasaan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun begitu, jika kita hanya merasai dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sewaktu di Mekah sahaja, sebab ada Kaabah, sebab ada Masjidil Haram, sebab ada Arafah dan sebagainya, perasaan itu kita sukar untuk nak wujudkan di Malaysia. Sebab di Malaysia tak ada Kaabah, tak ada benda-benda yang macam itu. Maka sebab itu kita kena meletakkan setting kita itu, kefahaman bahawa untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di mana-mana sahaja pun Allah bersedia untuk kita memohon kepadanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah pilih Mekah untuk Allah curahkan keberkatan yang lebih. Sebab itu kita merasai suatu perasaan yang agak lebih sedikit. Namun balik ke Malaysia juga sama juga, kita kena mencari suatu perasaan, mencari suatu detik, mencari suatu masa yang kita ini meningkatkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasai bahawa semakin hari semakin bertambah nilai ibadat kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antara yang kita perlu untuk ingat juga, sebab tu kita pergi ke Mekah menunaikan haji itu, kita kena kenang kembali di bumi inilah, di bumi Mekah inilah bermulanya perjuangan tauhid yang begitu lama.
Di bumi inilah bumi yang telah pun dipijak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di bumi inilah bumi yang telah dipijak oleh Nabi Ismail alaihissalam, yang telah pun memulakan perjuangan tauhid ini. Maka kita yang pergi menunaikan haji itu pastikan juga bukan sekadar melihat tempat itu begitu saja, tetapi kenangkan juga kisah Nabi-Nabi terdahulu yang telah memulakan perjuangan tauhid ini, memasakkan perjuangan mereka di bumi Mekah itu, yang mulanya dengan 2-3 orang sahaja. Kita pun tidak menyangkakan bahawa perjuangan dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam yang di bumi Mekah yang kering kontang itu, di atas padang pasir yang tidak ada apa-apa pun, hari ini perjuangan itu diteruskan dari masa ke semasa, diteruskan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita melihat jutaan manusia datang dari pelbagai tempat berkumpul di bumi itu jua demi satu tujuan, satu hasrat, demi untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kenangkan perjuangan tauhid ini, balik ke Malaysia juga kita perlu teruskan perjuangan itu. Perjuangan untuk menegakkan kalimah tauhid, perjuangan untuk menegakkan Islam. Maka ibadat haji mengajar kita untuk balik, bukan menjadi seorang yang hanya duduk di atas tikar sembahyang, berzikir seorang diri, sembahyang seorang diri sampai tak ambil tahu langsung apa yang berlaku di luar sana. Tak. Balik ke Malaysia juga pastikan kita meneruskan perjuangan tauhid yang telah dimulakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan diteruskan oleh para nabi yang lain sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka selaku digelar sebagai haji dan juga hajjah, agak janggal kalau kita tak meneruskan perjuangan tauhid itu, kalau kita tak melakukan sumbangan kita untuk aktiviti-aktiviti dakwah dan sebagainya. Maka alhamdulillah di kawasan kita ini, alhamdulillah surau Izzah ini antara surau yang aktif di sini. Marilah kita menggabungkan diri di surau ini, beri semangat untuk surau ini, libatkan diri untuk surau ini, insya-Allah, untuk kita sama-sama semarakkan aktiviti dakwah di kawasan kita ini, demi untuk kebaikan kita, kebaikan jiran-jiran, kebaikan masyarakat, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan usaha kita yang sedikit itu, Allah Subhanahu wa taala akan mencurah-curahkan rahmatnya, keberkatannya di bumi kita ini, insya-Allah. Dan mudah-mudahan saya doakan semoga bakal haji, bakal hajjah yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala tahun ini akan mendapat haji yang mabrur, insya-Allah. Nabi kata al-umrah wal umrah kaffaratun ma bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Umrah ke umrah yang lain menjadi kifarat dosa di antaranya itu, dan haji yang mabrur laisa lahu jazaa, tidak ada balasan untuknya illal jannah, melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga akan dijemput lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala di bumi Mekah nanti, insya-Allah, sama ada untuk menunaikan umrah ataupun untuk menunaikan ibadat haji, insya-Allah. Saya cukup sekali itu sahaja. Saya bagi peluang-peluang untuk sesi ucapan-ucapan, sesi bagi wasiat dan sebagainya untuk kita semua. So, saya serahkan kembali kepada pencerah majlis. Saya minta maaf di atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.